Salam sejahtera kepada semua orang, terutamanya pencara kita, Dr. Wesley Kong Liang Sun. Nama saya Lee Kang Ming, saya seorang pelajar dari Adventist College of Nursing and Health Sciences. Sekarang saya akan membentangkan subjek pengajian Malaysia. Tajuk pembentangan saya adalah kajian sejarah makanan. Makanan yang telah dipilih oleh saya adalah bubur telur abad. Sejarah bubur telur abad amat menarik. Bubur telur abad ataupun conggi telur abad merupakan gabungan conggi dengan telur abad sebagai ramuan utama yang membawa rasa yang pekat dan kuat. Sebutan nama hidangan ini telah mempunyai banyak gelaran, terutamanya di Hong Kong. Di Hong Kong, hidangan ini dipanggil conggi telur abad, tetapi di Malaysia, hidangan ini dipanggil bubur telur abad. Sejarah bubur telur abad boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sejarah telur abad dengan sejarah conggi. Sejarah telur abad amat menarik. Ia berasal dari luar bandar China. Seingnya kisahnya, seorang petani menjumpai beberapa biji telur itik yang terendam di kolam air berlumpur dan limau nipis secara semula jadi. Setelah petani itu selamat mencicipi telur itik tersebut, dia telah terinspirasi untuk menirunya secara manual. Setelah petani itu sudah menghasilkan telur abad, dia sudah menjual ke dalam banyak-banyak tempat di China. Oleh itu, telur abad telah memuncul di China. Kelazatan ini akan bertahan selama berabad-abad sebagai makanan keselesaan di Hong Kong, China dan beberapa kawasan di Asia Tenggara. Seterusnya adalah sejarah conggi. Conggi adalah sejenis hidangan yang telah didokumentasi dalam teks-teks kuno Asia Timur dan Selatan, terutamanya terkait dengan ritual puasa. Rujukan paling awal dapat ditelusuri kembali ke dinasti Zhou pada 1000 BC. Ini juga disebutkan dalam catatan Ritsu Cina pada abad ke-1 Masehi dan dicatat dalam kisah Pliny mengenai India sekitar AD 77. Hidangan ini cenderung dikaitkan dengan masakan Asia Timur, jadi menarik untuk mengetahui bahawa kataan conggi berasal dari kanji Tamil. Conggi ini boleh diperbuatkan dari bahan asas di seluruh Asia, tetapi bahan tersebut adalah bergantung kepada lokasi tersebut, seperti beras, bijiran-bijiran atau kekacang lain. Semua bahan itu terus direbus di dalam air atau menggantikan air itu dengan santan. Makanan ini disajikan dengan hidangan biasa disertakan dengan lauk pauk seperti telur itik masin, makanan lauk, acar sayur atau daging yang direbus. Selain itu, bubur ini juga boleh dimakan tanpa semua perasa. Seterusnya adalah bahan-bahan. Bahan utama dalam masakan ini adalah beras dengan telur abad. Seterusnya adalah halia, garam, sebor lada hitam dengan minyak sayur. Cara pertama untuk memasak adalah membersihkan beras dengan air sebanyak 3 kali supaya tak ada sebarang barangan luar. Seterusnya, kupiskan kulit halia, buangkan kulit telur abad. Seterus itu, merendamkan beras tersebut di dalam air dengan nisbah 1:7:3.
Seterusnya, kita boleh menambahkan 2 sudu minyak sayur dan garam ke dalam nasi semasa memasak. Semasa menunggu, kita boleh memotongkan telur abang tersebut jadi 4 keping sebiji dan menghiriskan halia menjadi kepingan nipis supaya kita dapat merasai lebih baik. Seterusnya, kita boleh menambahkan telur abang dan halia yang telah dipotong ke dalam bubur tersebut dan begal sampai sekata. Selepas itu, biarlah nasi menjadi bubur selama 3 jam. Selepas siap, boleh menambahkan sebuah lada hitam untuk jadi lebih merasa. Akhirnya adalah masa hidangan. Masa hidangan untuk bubur adalah lebih sesuai jadi sarapan kerana bubur ini adalah berasa tawar dan tidak menyakitkan perut. Selain itu, bubur ini amat lembut pada perut, oleh itu dijadikan pilihan yang tepat jika kita melamai loyak atau ciri birit atau demam. Selain itu, konsistensi bubur amat cair, oleh itu ia mudah diserapkan oleh perut-perut kita supaya kita ada dehidrasikan. Sebab bubur ini lebih cair, oleh itu ia juga mudah untuk bagi orang yang sakit tekak makan. Selain itu, bubur ini mudah dicerna dan membuat perut panas lebih lama. Tetapi kita mestilah tetapkan hamba kepada sesiapa yang mengalami mual. Satu lagi faedah yang tertentu adalah penghidratan. Kerana jumlah air yang diserap oleh bijiran padi ini sepanjang proses memasak adalah banyak. Seterusnya adalah protein yang diserapkan daripada daging-daging yang dimasak sekaligus. Protein-protein tersebut diperlukan untuk memperbaikikan dan menyembuhkan lapisan saluran pencernaan yang boleh rosak akibat tekanan atau gaya hidup diet. Selain itu, bubur ini lebih mudah untuk memakan sebab bubur ini sudah dimasak selama banyak jam, oleh itu dia punya mineral-mineral semua sudah keluar dan mudah untuk diserapkan. Oleh itu, sekian, terima kasih.